Satu mayat masuk dalam kubur. Kemudian Nabi menangis. Kemudian Nabi tersenyum. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa tadi Rasulullah menangis, kenapa Rasulullah tersenyum? Mayat tu menjerit kena himpit kubur. Setiap mayat masuk kubur kena himpit ya. Sama ada himpit seperti ibu yang mengepit, ataupun dia kepit terus sampai rusuk kanan, pergi rusuk kiri, rusuk kanan. Crush. Begitu ya. Jadi apabila mayat ni kena himpit saja, dia menjerit, menangis. Dia takut. Dia kan rupanya mayatnya seperti ibu kepit anak saja. Kemudian dilepaskan, baru Rasulullah ketawa. Siapa tu? Siti Zainab, anak Rasulullah. Anak Rasulullah pun kena himpit dalam kubur, kena kepit. Takut kalau kena himpit, dan bapaknya tak boleh tolong kalau dah nasib anaknya begitu. Rupanya alhamdulillah puteri Rasulullah terselamat daripada siksa kubur. Begitu ya. Siksa kubur tu adalah fitnah ujian pertama orang lepas mati. Nak ngadap mati tu ujiannya tu, ngadap muka Israel dah ujian. Sakit mati tu ujian. Putus nyawa tu ujian. Husnul khatimah ke na'udzubillah husnul khatimah. Kemudian nak clearnya sekali, itu masih nak berpisah daripada dunia. Sakaratul mautnya punya payah. Baik itu segala masalah yang kita dapat dalam hidup ni tuan-tuan sekalian, memang tetap dari Allah Ta'ala. Apa pun orang ganggu kita ke, bisnes kita teruk ke, apa semua ke, kita nak rongsinglah, boleh rongsing. Tetapi jangan sampai membawa kepada kau lupa nak rongsing benda yang important. Kadang-kadang gangguan-gangguan terhadap diri kita ni pun bukan gangguan terhadap gangguan daripada konsentrasi kita ni ingat mati. Orang ganggu kita ke, ada kesakitan ke, ada kepayahan ke, ingat kepayahan mati, jangan lepas. Ingat kalau aku mati pun, ada ini aku dapat kepayahan, yang aku dapat kesusahan. Tapi ada kesusahan yang lebih besar sedang menanti aku, iaitu apa? Kematian aku sendiri. Sakaratul maut aku sendiri. Maka ya Allah, segala masalah yang kau hadapi sekarang ini, kau ringankan ya Allah, kau bantukan ya Allah. Dan masalah yang kau hadapi yang besar tu, hanya kau juga dapat membantu juga ya Allah. Ringankanlah sakaratul maut aku. Asal dapat payah, ingat payah yang lebih besar. Asal kita ada rumit, ingat aku dalam barzah nanti lagi susah. Kalau itu tak lulus lagi, siapa boleh bantu? Kalau orang kacau kita di dunia saja, kita dah payah. Kalau malaikat kacau kita, itu dengan perintah Allah, tahu? Dengan perintah Allah. Dalam kubur, siapa nak bantu kita? Siapa nak bantu kita? Maka kita minta tolong dengan Allah. Sekarang ni sebelum kena fitnah kubur, dari sekarang minta bantuan Allah Ta'ala. Dan fitnah kubur itulah, barzah itulah babak pertama daripada babak-babak akhirat. Fitnah kubur itulah fitnah pertama seorang sudah mati. Clear fitnah kubur, clearlah sepanjang hidup dalam barzah menjadi taman syurga. Clearlah nanti apabila bangkit mahsyar, clearlah dapat buku catatan tangan kanan, clearlah dapat hisab yang mudah, clearlah dapat mizan yang berat, clearlah dapat sirat yang selamat, clearlah sampai dapat minum haud Nabi, clearlah dapat masuk jannah. Bermula dengan clear soal kubur. Man rabbuka wa man nabiyuka. Soalan dah diberi tapi jawapan susah nak diberi. Ya Allah, kena tanya amalan diri sendiri. Kalau kena pukul, aduh sangatlah ngeri. Jadi kita ingat soal kubur ya, bukan satu perkara yang mudah jawab soal kubur. Baca surah Tabarak tiap-tiap malam. Dengan baca surah Tabarak tiap-tiap malam, insya-Allah tak kena soal kubur. Salah satu yang boleh kita bantu tak kena soal kubur ialah telkin mayat ya. Telkin mayat itu untuk si mati ke ataupun untuk orang yang hidup dengar? Untuk siapa? Telkin mayat untuk siapa? Yang telkin mayat adalah untuk malaikat Munkar Nakir. Munkar dan Nakir dalam kubur. Apabila orang Pak Imam bacakan talqin, malaikat ni dengar, dia standby. Kita boleh tengok kenyataan ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali ada sebutkan. Nanti apabila orang baca talqin, malaikat dengar. Habis talqin aja, dia bercakap dengan dia. Baru kita nak tanya ni, Pak Haji dah cakap dengan ajukan dia. Takkan dia tak boleh jawab? Dah lah, tak payah tanyalah. Talqin mayat punya fadilat bukan mengajar mayat menjawab soal kubur. Membantu mayat biar dia tak kena soal kubur. Itu salah satu manfaatnya. Alhamdulillah kita mazhab Syafi'i ada talqin mayat. Belajar tuan-tuan sekalian talqin mayat. Dalam kitab niat-niat kita, apa syiar-syiar kita ada talqin mayat dia. Belajar talqin mayat. Kalau mak bapak kita meninggal, minta izin Pak Imam, saya nak baca sendiri ya. Boleh bantu Pak Imam, lagi bagus. Dan kalau talqinkan mak kita, abah kita, jangan pakai namanya. Ya Rahimah binti Abdullah. Tak benar semua duduk panggil mak kau Rahimah. Panggil ya ibuku Rahimah binti Abdullah. Ibu, sedarlah bahawa ibu dah kembali ke rahmatullah. Kalau kita panggil mak, ya mak dah meninggal mak macam mana kita cakap dengan mak kita biasa kat dapur, cakap itu begitu cakap dengan mak kita. Mak dah meninggal mak dah tinggalkan dunia, nikmat dunia dah luput daripada mak dah dalam kubur mak. Kematian mak ni benar tau mak.
mak sedar, mak ingat janji-janji Allah ketika mak di dunia dahulu, iaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mak, nanti ada datang 2 malaikat nak soal mak, iaitu Munkar dan Nakir. Mak jangan takut ya mak jangan takut. Keduanya adalah makhluk Allah seperti mak. Kalau dua-duanya tanya, mak jawab dengan lisan mak yang fasih, i'tikad mak yang sahih. Dua-duanya akan tanya, man rabbuka wa man nabiyuka, semua sampai habis. Mak jawab mak ya, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Qur'anu imami. Jawab. Ajar cakap dengan mak macam kita cakap dengan mak yang ada apa talqin dengan mak masih hidup. Tak pernah kau cakap begitu, dengan dak mati aja kau cakap mak kau apa salah aku cakap begini pula pisenya. Jawab cakap macam kita cakap dengan mak kita, dia dengar. Dia dengar suara kita. Begitu ya. Talqinkan mak kita, dan paling sedih tu talqinkan mak kita, isteri kita, orang kita sayangi. Kita talqinkan, biasa aku buat apa khabar kau, cerita macam-macam. Kita cerita ini cerita kubur punya cerita, dan dia dengar daripada alam sana, dan kita dari alam sini dah terpisah. Itulah penghabisan dialog kau dapat bicara dengan dia. Allah, itulah penghabisan kau dapat pesan baik-baik nak ya, pergi sekolah baik-baik, jalan tahu, hati-hati. Anak kita pesan, mak hati-hati mak ya, mak jaga diri baik-baik mak ya. Sekarang dah penghabisan mak kita dalam kubur. Talqinkan mak kita, talqinkan bapak kita. Paling sedih. Talqin mayat ni sekali-sekali kita praktis lah. Praktis kat rumah, kita praktis pakai nama kita sendiri. Ya Fulan bin Fulan. Dengar. Pakai nama kita sendiri. Kalau nak real, kita tip kawan kita punya suara, kau bacakan talqin pakai nama aku. Aku baca talqin pakai nama kau. Semalam dah tak ada orang, kita gelap-gelap, buka handphone kita dengar. Nanti satu hari kita bukan dalam gelap malam, dalam gelap kubur, nanti kita dengar talqin mayat dibacakan. Ya, begitu ya. Oh, kekasih kita Nabi Muhammad, damba